Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua para pelajar kelas PK Arif dan juga PK Amanah. Jadi pada hari ini, pada tarikh 6 Julai tahun 2021, hari Selasa, kamu akan bersama-sama dengan cikgu sekali lagi bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR untuk subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 3 KSSM Pendidikan Khas. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima pembelajaran daripada cikgu dan menyelesaikan setiap tugasan yang cikgu berikan selepas ini. Untuk hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan pendidikan kesihatan iaitu unit yang ke-6 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial PIRS bagi tajuk penyakit. 2 minggu yang lalu, cikgu telah mengajarkan kepada kamu perbezaan di antara HIV dan juga AIDS. Hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita berkenaan dengan penyakit AIDS dan juga HIV ini. Standard kandungan kita pada hari ini 6.1, kemahiran mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian iaitu penyakit berjangkit, jangkitan HIV dan juga penyakit AIDS. Standard pembelajaran kita 6.1.3 membincangkan impak jangkitan HIV kepada diri dan juga kepada orang lain. Jadi, kita akan mulakan sesi pengajaran kita sekarang dan cikgu harap kamu telah bersedia. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini kamu semua akan dapat menjelaskan 5 kaedah A, B, C, D, E bagi menghalang jangkitan dan penularan HIV dan juga AIDS. Yang keduanya, kamu akan dapat menyatakan 4 kesan jangkitan HIV dan AIDS kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, kamu dapat menyatakan 3 kesan jangkitan HIV dan AIDS terhadap orang lain. Jadi, ayuh kita mulakan sesi PDPR kita pada pagi ini. Dua minggu yang lalu, cikgu telah mengajarkan kepada kamu apakah itu jangkitan HIV dan apakah itu penyakit AIDS. Kedua-duanya adalah berbeza tetapi saling berkaitan. Cikgu telah mengajarkan kepada kamu bagaimana penyakit ataupun jangkitan HIV dan AIDS boleh menular di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah melalui pemindahan darah, perkongsian jarum dan sebagainya. Jadi untuk hari ini, cikgu akan mengajarkan kepada kamu cara-cara pencegahan penularan HIV dan juga AIDS. Terdapat 5 kaedah bagi mencegah penularan HIV dan juga AIDS yang dikenali sebagai kaedah A, B, C, D dan E. Huruf-huruf ini mewakili istilah-istilah tertentu yang merupakan cara-cara mencegah penularan HIV dan juga AIDS. Perhatikan di dalam rajah slide yang berikut. A. Abstinence. Maksudnya, bagi yang belum berkahwin dilarang melakukan hubungan seksual. Bagi kita orang Islam, kita memang dilarang untuk melakukan hubungan seksual sekiranya kita belum berkahwin. Itu adalah langkah yang paling berkesan bagi mencegah penularan HIV dan juga AIDS. Ini kerana apabila seseorang individu yang membawa HIV ataupun berpenyakit AIDS melakukan hubungan seks dengan seseorang yang lain, maka ia akan menyebarkan kuman HIV tersebut dan juga penyakit AIDS kepada individu yang melakukan hubungan seksual dengannya. Ianya bukan saja berlaku kepada seorang lelaki yang melakukan hubungan seks dengan wanita. Ia juga boleh berlaku kepada seorang lelaki yang melakukan hubungan seks sesama jenisnya ataupun perempuan sesama jenisnya. Kita lihat pula berkenaan dengan B. Be faithful. Setia pada pasangan.
Ini adalah satu perkara yang sangat penting, setia kepada pasangan. Cukup hanya dengan seorang sahaja pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual ataupun bermain kayu tiga dengan pasangan yang lain. Yang ketiga ataupun C, kondom. Memakai kondom semasa melakukan hubungan berisiko. Ini adalah sangat penting. Namun demikian, sebagai seorang Islam, cikgu menasihati kamu bahawa hubungan seks bagi yang belum berkahwin adalah sangat dilarang di dalam agama Islam dan sangat berdosa kalau kita melakukannya. Biasaannya memakai kondom semasa melakukan hubungan berisiko ini dilakukan oleh seseorang yang melanggan pelacur di mana-mana tempat. D. Don't inject. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian atau tidak disteril. Yang ini khusus untuk orang yang menagih dadah. Hindari menggunakan jarum yang dikongsi bersama-sama. Dan yang terakhirnya E, education. Sentiasa mencari informasi terkini dan betul. Dapatkan informasi-informasi yang berguna, terutamanya berkaitan dengan HIV dan AIDS daripada berbagai-bagai sumber. Sekarang, maklumat boleh dicapai daripada hujung jari sahaja. Search dan Google, insya-Allah kamu akan mendapat maklumat yang betul berkenaan dengan HIV dan AIDS. Sekiranya masih ragu-ragu, kamu boleh bertanya kepada orang yang lebih tahu berkenaan dengan perkara-perkara ini seperti doktor, ibu bapa kamu ataupun dengan cikgu. Cikgu kongsikan info menarik di sini. Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan klinik HIV dan AIDS di hospital-hospital bagi membantu pesakit HIV dan AIDS dari sudut perubatan, kaunseling dan perhubungan sosial. Jadi sekiranya ada seseorang manusia atau individu itu dijangkiti oleh HIV dan AIDS, mereka mempunyai tempat yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di hospital-hospital dan klinik. Jadi mereka tidak perlu merasa malu dan tidak perlu takut untuk ke hospital. Info yang kedua, Kementerian Kesihatan Malaysia menyediakan saringan HIV dan AIDS secara sukarela tanpa nama. Kebiasaannya bagi individu yang mahu berkahwin, mereka akan melakukan uji kaji ataupun ujian saringan HIV dan AIDS sebelum berkahwin. Ini adalah sangat penting bagi memastikan pasangan ataupun individu yang ingin berkahwin itu tidak memiliki ataupun tidak dijangkiti oleh HIV dan juga mempunyai penyakit AIDS. Kesan jangkitan HIV dan AIDS. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu kesan terhadap diri sendiri dan juga kesan terhadap orang lain. Kita lihat kesan terhadap diri sendiri. Sekiranya seseorang itu telah dijangkiti HIV dan menghidap penyakit AIDS, maka berikut adalah kesan-kesan terhadap dirinya. Yang pertamanya adalah tahap kesihatan merosot. Cikgu telah terangkan kepada kamu bahawa virus HIV ini apabila menjangkiti kita, dia akan melemahkan sistem badan kita. Sistem pertahanan badan kita akan menjadi lemah dan kita akan mudah dijangkiti oleh penyakit. Jadi kita akan sentiasa sakit dan kondisi kita tidak bermaya. Yang keduanya, hilang selera makan. Sebab itu kita dapat lihat orang yang mendapat penyakit HIV dan juga AIDS ini, badannya kurus, kering. Mereka juga mengalami masalah emosi, iaitu mereka akan mengalami kesan murung dan menyendiri. Dan seterusnya ia akan membawa maut. Mari kita lihat kesan jangkitan HIV dan AIDS terhadap orang lain. Dan kita beranggapan bahawa jangkitan HIV dan AIDS itu hanya akan merosakkan diri sendiri sahaja. Ia juga akan memberi kesan kepada orang lain. Yang pertamanya, keluarga akan mendapat malu. Ini adalah kebiasaan di dalam masyarakat kita. Menghina, mengeji dan mengata bagi individu yang lain yang mendapat jangkitan HIV dan AIDS. Perkara-perkara seperti itu patut kita elakkan.
Sepatutnya kita harus memberikan mereka sokongan dan motivasi untuk mereka meneruskan kehidupan. Yang keduanya, keluarga akan disisihkan oleh masyarakat. Oleh kerana HIV ini merupakan suatu penyakit yang boleh menjangkiti orang lain, maka kebiasaannya keluarga bagi pesakit HIV dan juga AIDS ini akan disisihkan oleh masyarakat. Mereka tidak dibenarkan untuk bercampur gaul dalam acara-acara masyarakat ataupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan keseluruhan masyarakat. Ini adalah salah. Sepatutnya kita harus memberi sokongan dan dorongan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Ada juga keluarga yang ketiga akan membuang ahli keluarganya sendiri. Jadi, pada ketika itulah ia akan mempunyai kesan terhadap diri sendiri. Cikgu harap kamu dapat memahami dengan apa yang telah cikgu ajari kepada kamu pada hari ini. Jadi kita telah sampai pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini. Buat latihan yang cikgu berikan di dalam buku skrip kamu. Tulis semula latihan berkenaan. Jangan lupa tuliskan butiran tarikh, hari dan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ada menyediakan contoh latihan tersebut di dalam grup WhatsApp kelas kita. Nanti kamu contohi sahaja apa yang telah cikgu sediakan. Cikgu doakan kepada kamu semoga sihat sejahtera selalu dan jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.